Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita dalam bulan Ramadan, ya, yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk terus beramal demi mencari keridhaan Allah, dan yang paling penting kita mengharapkan Allah ampunkan dosa-dosa kita dalam bulan Ramadan ini, dan Allah membebaskan kita di antara kita di kalangan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan yang paling kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan, yang mana ianya pintu bagi orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Maka pada hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang berkaitan dengan kisah Dajjal, yang ianya merupakan fitnah yang paling besar yang akan muncul di akhir zaman, dan para nabi sentiasa menasihatkan kaumnya tentang fitnah ini. Dan ianya merupakan satu fitnah yang besar, bukan fitnah sebarangan, yang belum tentu orang ada ilmu, orang yang menyangkakan dirinya ada ilmu yang kuat akan melepasi perkara-perkara tersebut. Kerana apa? Kerana syubhah yang diberikan, kerana liciknya dalam menyampaikan penipuan-penipuannya, sehingga yang benar disangka salah dan yang salah disangkakan benar. Dan ianya merupakan satu fitnah di akhir zaman, yang mana sunnah dikatakan bid'ah, bid'ah dikatakan sunnah. Itu di antara perkara yang menggerunkan kita. Na'udzubillah, ianya tidak akan dikenali melainkan dengan cara menuntut ilmu. Ya, dengan cara menuntut ilmu saja dapat membezakan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kebatilan, yang mana ianya digunakan untuk kita hidup di muka bumi, memastikan kita berada di dalam syurga nanti. Kalau kebenaran ini kita tidak kenali di muka bumi, tuan-tuan dan perempuan, jangan mengharaplah bagaimana kedudukan terbaik yang bakal kita miliki di syurga. Belum tentu. Ya, kalau dengan Allah kita tidak kenal, ya, dengan Allah seharusnya kita kenal sekenal-kenalnya, tetapi kita tidak kenal dengan sekenal-kenalnya, maka kita tidak akan berjaya. Ya, walaupun kita expert, pakar, spesialis dalam bagai-bagai bidang dunia, kita tidak akan berjaya di akhirat bila kita tidak kenal pencipta kita. Dan begitu juga kalau kita tidak kenal Nabi yang kita ikuti, maka kita tidak akan berjaya. Dan juga kita tidak akan berjaya jika kita tidak mengenali agama kita ini sendiri. Ya, oleh kerana itu dalam bab usul salatah, ya, usul tiga perkara itu ialah berkaitan persoalan yang akan disoal di dalam kubur. Apa dia? Man rabbuka, siapa Tuhan kita? Man nabiyyuka, ya, ataupun dalam riwayat man hadzal rajul, ya, siapa nabi kita, siapa lelaki ini, yang digambarkan bahawa ianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian madinuka, apakah agama kamu? Inilah tiga usul yang amat penting yang akan ditanya pertama sekali di alam barzakh. Ya, alam barzakh itu dah ditanyakan. Ini yang disebutkan di antara fitnah ataupun ujian dalam kubur. Ujian di alam barzakh. Pada sebelum kita mati itu alam nazak dah diuji. Alam nazak diuji sampai dinampakkan amalan-amalan kita, ya, amalan-amalan yang terbaik yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Munafiqun. Allah tunjukkan bahawa amalan-amalan yang terbaik di antaranya bersedekah. Ya, sehingga kita mengharapkan Allah tangguhkan kematian semata-mata untuk bersedekah. Bukan sebarangan. Ya, kita anggap remeh sedekah. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, fattaqun nar walau bisyikin tamrah. Takutlah neraka walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma.
Ya, dengan arti kata lain, ia adalah menjadi pelindung kita di alam kubur dan juga di akhirat kelak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, berkenalanlah. Belajarlah untuk mengenali pencipta kita dengan sebaik-baik sehingga iman kita, ya, ketaatan kita mutlak kepada Allah, ketaatan kita mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kefahaman agama antara al-haq dan batil. Kerana inilah fitnah di akhir zaman yang sukar untuk kita hadapi melainkan dengan ilmu sahaja. Baik. Jadi kita sambung balik pelajaran kita. Bashir muka surat berapa kalau ikut sana? Tapi kita kalau ikut sambungan dulu bilang sudah ke surat 159 Ibn Sayyad masuk Yahudi Madinah. Oh, okey. Baik. Tapi sebelum tu apa, Fatimah tu muka surat berapa? Fatimah, hadis Fatimah binti Qais. Dia panjang. Muka surat apa? Riwayat Muslim. Ini buku ni tak. Ya, ya. Memang saya nak kupas yang tu, takut tersilap. Muka surat 149. Okey, baik. Fatimah. Hadis tu panjang, tetapi kita kena kupaskan sedikit. Yang mana telah kita baca, kita lalukan saja. Okey? Baik. Hadis Fatimah binti Qais terkait dengan Dajjal, Muslim menuturkan Abdul Warith ibnu Abdul Samad bin Abdul Warith dan Hajjaz ibnu Sya'id bercerita kepada kami keduanya dari Abdul Samad dengan lafaz hadis milik Abdul Warith, di mana ayahku bercerita kepadaku dari nenekku dari Husain ibnu Zakwan ibnu Buraidah bercerita kepada kami Amir ibnu Asy-Syahril Asy-Sya'bi bercerita kepadaku aku mendengar Hamdan bertanya kepada Fatimah binti Qais saudari Dahhak ibnu Qais yang termasuk wanita-wanita yang ikut berhijrah pertama sekali. Ia berkata, sampaikanlah suatu hadis kepadaku yang pernah engkau dengar direct dari Rasulullah SAW, jangan kau sandarkan hadis itu pada seorang pun selain daripada beliau. Okey, dengan arti kata lain, ini di antara sifat orang yang meriwayatkan hadis, dia nak direct hadis itu. Dengan arti kata lain, hadis yang bertaraf sahih direct kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah bin Qais binti Qais ini termasuk di kalangan wanita-wanita perawi hadis, periwayat hadis. Dan kita tahu wanita yang di antara terbanyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam bab ini dia menceritakan bahawa Fatimah berkata, aku menikah dengan Mughirah. Ia termasuk salah satu pemuda Quraisy yang terbaik. Ia kemudian gugur di awal jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Mughirah meninggal dunia, Abdurrahman ibnu Auf meminangku bersama sejumlah sahabat Muhammad. Ya, ini di antara mungkin kelebihan Fatimah binti Qais yang mana mempunyai ciri-ciri yang terbaik. Yang Rasulullah dia berkahwin dengan asalnya dengan Mughirah. Kemudian Mughirah gugur syahid di dalam satu peperangan. Lalu apabila dia habis iddah, ramai pula yang masuk meminangnya. Ya. Oleh kerana itu dalam bab ini sebenarnya title janda di sisi zaman Rasulullah tidak ada masalah. Kita je yang title janda agak bermasalah kadang-kadang, kita janda apa semua. Tak boleh. Ya. Bahkan kedudukan mereka di sisi Rasulullah bentuk pembelaan janda, anak-anak yatim, semua begitu. Bahkan jika ia mempunyai kedudukan yang baik, kita melihat seperti dalam hadis ini, Abdurrahman ibnu Auf datang meminang bersama dengan sejumlah sahabat Muhammad. Yakni menceritakan bukan Abdurrahman je datang meminang. Ya, di kalangan para sahabat pun datang meminang. Masya Allah, banyak pilihan. Ya, baik. Kemudian, aku sebelumnya sudah pernah diberitahu bahawa Rasulullah bersabda, siapa yang mencintaiku, maka hendaklah ia mencintai Usamah. Saat Rasulullah berbicara kepada aku berkata, urusanku berada di tanganmu, silakan engkau menikahkanku dengan siapa sahaja yang engkau kehendaki. Ya, nampak tak? Fatimah bin Qais, dia pernah mendengar Rasulullah berbicara tentang seorang lelaki ini. Siapa dia? Usamah, cucu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anak kepada Zaid ibn Harithah.
yang mana ianya merupakan cucu angkat yang Rasulullah sayang sangat-sangat. Kerana Rasulullah tidak ada anak lelaki. Anak lelakinya semua mati di waktu kecil. Ya. Jadi oleh kerana itu bila ada macam Zaid yang bertitle anak angkat, yang kita tahu isunya dia nak dikahwinkan dengan Zainab bintu Jahsy, ya, yang menjadi bila dah kahwin jadi porak peranda keluarga tu, rumah tangga tu, disebabkan masalah gap dari sudut ketidaksamaan, ya, ketidaksamaan title waktu tu. Zainab bintu Jahsy ingat Rasulullah meminang untuk dirinya, ya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu berada di Madinah, tidak ada seorang pun keluarga akan mengahwini anak dia ataupun janda-janda sehingga pasti Rasulullah tidak berminat. Maksudnya Rasulullah tidak mahu mengahwini mereka. Barulah dia kahwinkan dengan orang-orang lain. Jadi kalau dia tahu Rasulullah berminat, mereka akan biarkan Rasulullah membuat keputusan untuk masuk meminang. Itu seperti mana yang Hafsah, anak kepada Saidina Umar. Ya, anak Saidina Umar, yang mana Abu Bakar minta, "Ya Umar, kahwin dengan anak aku Hafsah." Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kahwin dengan Hafsah." Abu Bakar diam. Ya. Umar jadi pening kepala, kenapa Abu Bakar diam? Ya. Abu Bakar menolak aja. Ya. Sedangkan mereka rapat. Akhirnya baru tahu bila Rasulullah masuk meminang, barulah Abu Bakar mengatakan, "Kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah menceritakan hal Hafsah," yakni cerita ingin meminang, ya, nescaya aku pinang, aku kahwin dengan anak kamu. Tetapi aku dengar apa Rasulullah minat kepada Hafsah, maka aku tak nak. Ya, aku tak mau masuk campur dalam urusan yang Rasulullah telah tetapkan. Nampak tak? Itu zaman Rasulullah. Yang mana janda, yang mana anak-anak dara, mereka tidak akan mengahwini sehingga pasti Rasulullah tak nak. Kedudukan Rasulullah yang agung. Maka dalam bab ini Rasulullah mengatakan, ya, siapa yang mencintaiku, maka hendaklah dia mencintai Usamah. Ya, siapa mencintaiku, maka hendaklah dia mencintai Usamah. Oleh kerana itu kedudukan Usamah tinggi di sisi Rasulullah, sehingga setengah orang mengambil kesempatan untuk meminta syafaat Rasulullah, yakni membela mereka melalui Usamah. Macam kita kata apa ni, recommendation daripada Usamah, kan. Itu yang satu ketika bangsa Quraisy yang mengambil kesempatan supaya wanita itu tidak dipotongkan tangan kerana mencuri. Kerana bangsawan, mereka minta Usamah yang mengetengahkan. Oh, merah padam muka Rasulullah. Kamu nak mensyafaatkan apa yang telah Allah putuskan? Kan Usamah kata, lebih baik aku dilahirkan semula, kerana rasa bersalah terhadap apa yang ditengahkan kepada Rasulullah. Dan kita menyaksikan, lalu saat Rasulullah berbicara kepadaku, aku berkata, urusanku berada di tanganmu, silalah engkau menikahkanku dengan siapa sahaja yang engkau kehendaki. Kerana apa? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan sesiapa sahaja yang dikehendaki, dengan arti kata lain, itu adalah urusan wahyu. Sudah tentu ia mendapat satu pilihan yang terbaik. Kemudian, ini kita dah baca sampai mana ni? Okey, tak apa, kita teruskan. Beliau berkata, pindahlah rumah Ummu Syuraik. Ummu Syuraik adalah wanita kaya dari kalangan Ansar. Ia menyumbang dana yang cukup besar di jalan Allah. Tamu-tamu bisa datang ke tempatnya. Ini di antara orang-orang muhsinat, ya, yang mana dia zaman dahulu pun orang-orang yang begini muncul, yang buat kebaikan, yang membantu manusia, membantu siapa saja, ya. Ini di antara sifat-sifat yang terbaik. Macam Baitul Sunnah nak bantu geladangan, ya, masya-Allah, bila punya program tu. Datang geladangan datang ke sini. Oh, masya-Allah, masya-Allah, kerja amal baik, ya. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, teruskan. Aku berkata, baik, aku lakukan perintahmu. Beliau berkata, jangan kau lakukan, jangan pindah ke rumah Ummu Syuraik. Ummu Syuraik adalah wanita yang banyak tamunya. Aku tidak suka jika kerudungmu jatuh atau kedua betismu tersingkap.
lalu tamu-tamu melihat suatu darimu yang tidak kau suka, tapi pindahlah ke rumah saudara sepupumu Abdullah ibnu Amr ibnu Maktum, Ummu Maktum. Ia adalah seorang dari Bani Fihr. Fihr adalah keturunan Quraisy. Aku kemudian pindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum setelah masa iddah aku habis. Aku mendengar penyeru Rasulullah menyeru as-salatul jami'ah. Aku pun keluar ke masjid dan solat bersama Rasulullah. Aku berada di saf para wanita di belakang kaum lelaki. Ya, ini di antara sifat saf di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki di depan, perempuan di belakang. Ya. Jadi saf pada zaman itu begitu kedudukannya dan tidak ada tabir. Ya, tidak ada tabir di zaman itu dan tidak menjadi masalah jika ada tabir untuk jaga batas-batas beberapa perkara lah, termasuk aurat lelaki, kerana zaman dahulu di kalangan lelaki memakai pakaian ialah macam kita ni cukup kain bajunya, ya, maka di zaman dahulu dia pakai kadang-kadang terlampau singkat, yakni atas betis, ya, melebihi betis yang hampir kepada lutut. Bila sujud tu kita akan nampak bahagian peha tu sikit kan, waktu dia sujud tu nampak peha. Oleh kerana tu Rasulullah dalam satu hadis mengatakan kepada kaum wanita supaya jangan bangun dulu sehingga kaum lelaki bangun selesai, ya, disebabkan bila dia bangun dia ternampak, ya, okey. Dan di sini juga mengisyaratkan bahawa pernah dalam satu hadis Rasulullah kata khairus sufufil lil rijal, ya, sebaik-baik saf bagi lelaki adalah di depan, dan khairus sufuf lin nisa kat mana? Belakang, ya, belakang. Tetapi kita lihat di sebahagian masjid surau macam saf dia macam kita ni, dia bataskan, lepas tu lelaki belah sini, perempuan belah sini. Kalau keadaan yang begitu, seharusnya perempuan cuba ke belakangkan, jangan samakan. Kalau tak ada orang, duduk di belakang, supaya saf mereka sebaik-baik saf perempuan adalah di belakang. Maksudnya di belakang lelaki, bukan di belakang perempuan. Setengah orang ingat belakang perempuan, so dia belakang. Tak, di belakang lelaki. Berarti di mana saja dia berada di belakang lelaki itu, ya, berarti saf itu adalah saf terbaik bagi perempuan. Namun perempuan digalakkan solat di mana? Di rumah lebih afdal, tidak dinafikan. Cuma kalau dia nak ke masjid jangan dihalang. Okey, kemudian Fatimah binti Qais berkata, seusainya solat Rasulullah duduk di atas mimbar sambil tertawa. Baginda berkata, hendaklah setiap kalian tetap berada di tempat solat masing-masing. Setelah itu beliau bertanya, tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Okey, ini di antara adab-adab para sahabat. Bila mereka menjawabkan apa yang Rasulullah tanya, mereka akan mengatakan Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kerana kadang-kadang hakikat mereka sangka begitu, tapi hakikatnya lain. Ya. Oleh kerana itu mereka beradab dalam menjawab apa yang Rasulullah katakan. Hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau berkata, aku mengumpulkan kalian bukan untuk memberi motivasi ataupun peringatan. Nampak tak? Dari situ kita faham bahawa hadis Rasulullah SAW, dia kadang-kadang dia memberi motivasi kepada para sahabat, kadang-kadang bagi peringatan, kadang-kadang tak ada kelas, macam kita lah, ya. Jadi program ini berlaku kepada zaman Rasulullah. Kita ingat Rasulullah tu bagi pengajian tiap-tiap hari, tak. Rasulullah dalam satu asar mengatakan, Rasulullah mengatakan bahawa aku tidak akan bagi menyebabkan kamu jemu. Kalau tiap-tiap hari ketayapnya, ya, jemu tak? Jemu. Tapi tengah puasa ni jemu. Tak adalah pula kan. Okey, ala kulli hal nak ceritakan, dia memang tabiat kalau kita punya kelas, kalau tiap-tiap hari dia akan datang rasa jemu. Satu, dan kalau terlampau panjang rasa ngantuk. Dua, kan, jemu pun ada, ngantuk pun ada. Jadi oleh kerana tu Rasulullah pandai dalam membahagikan masa-masa. Dan kita lihat motivasi, peringatan, dan kadang-kadang Rasulullah seperti orang biasalah, ya, duduk bersembang apa semua. Jadi oleh kerana tu dalam hadis ni mengatakan, bukanlah aku mengumpulkan kalian untuk memberikan motivasi ataupun peringatan, akan tetapi kerana Tamim Ad-Dari sebelumnya adalah seorang Nasrani, kemudian dia datang
berbai'ah masuk Islam dan menyampaikan satu kisah kepadaku tepat seperti mana yang aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal yang kita telah terangkan pada pelajaran yang lepas. Jadi kisahnya Tamim Dari ya datang masuk Islam setelah dia bertemu dengan kebenaran. Okey. Kemudian ia bercerita kepadaku bahawa dia naik perahu. Okey, kita teruskan kerana kita telah menceritakan dalam bab ini bagaimana pertemuan Tamim Dari dengan siapa nama ni? Dengan Dajjal. Okey, kita buka muka surat 153. Okey, bahagian atas beliau berkata, sesungguhnya menghairankan bagiku. Yakni Rasulullah bersabda, sesungguhnya menghairankan bagiku bahawa cerita Tamim Dari ini seperti cerita yang aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal. Madinah dan Mekah, ketahuilah sesungguhnya Dajjal berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Tidak, tetapi ia berada di arah timur. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Okey, ini di antara perkara yang menjadikan persoalan yang berteka-teki. Ya, dari arah Syam, Dajjal berada di lautan arah Syam ataupun lautan Yaman, yang disebabkan kisah Tamim Dari ini berada di lautan Atlantik pada ketika itu, Atlantik atau Pasifik, ya, yang mana dia telah keluar daripada lautan Mediterranean, ya, melalui terusan terusan Tarik itu, kemudian dia masuk ke lautan yang besar. Maka di situ yang dipukul oleh ombak hampir 1 minggu. Jadi di sini Rasulullah katakan tidak, tapi dia berada di arah timur. Macam mana tu? Ya, asalnya di atas lautan di sebuah pulau, tetapi Rasulullah mengisyaratkan ke arah timur. Apa kaitan itu? Satu benda yang Masya Allah, yang mana Rasulullah SAW menerangkan dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, yang mana Dajjal ini bersamanya berapa ribu? 40,000 tentera Yahudi Asfahan. Yakni tentera Yahudi Asfahan dikaitkan dengan Asfahan hanya berada di Iran saja. Jadi kemunculan itu akan berada di sana. Bila kemunculan itu berada di sana, yang menarik kawasan itu yang mana kawasan yang diduduki oleh orang-orang Islam Syiah. Asalnya bukan Islam pun kalau ikutkan, tetapi masih lagi ada perbahasan tentang orang awamnya, ya, disebab kejahilannya. Kalau ikut ulama'nya semua dah kafir, ya, disebabkan membawa ajaran baru, bukan ajaran yang sebenar. Jadi tidak mustahil, bayangkan di zaman Khomeini memerintah pada ketika itu, apa yang dibawa fahamannya yang sampai umat Islam pun terikut dengan Khomeini, terikut dengan pakaian dia, terikut dengan ucapan-ucapan semangat-semangat yang diberikan oleh Khomeini. Sedangkan dia Syiah, kepercayaan dia adalah kepercayaan kufur kesemuaannya. Ya, oleh kerana itu tidak mustahil kalau siapa nama ni Dajjal muncul di kawasan itu membawa fahaman yang mirip kepada Islam dan ramai pengikutnya di kalangan orang-orang Islam juga. Tidak dinafikan. Oleh kerana itu kita berhati-hati. Kemudian Fatimah binti Qais berkata, aku menghafal dari Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian hadis Fatimah binti Qais, Muslim meriwayatkan dari hadis Sayyar dari Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais berkata, aku mendengar Nabi berkhutbah di atas mimbar. Beliau berkata, anak-anak paman Tamim Dari naik perahu. Muslim menyebutkan lanjutan hadis. Ya, hadis ini melalui sanad yang lain. Dan dari hadis Ghailan bin Jarir dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais, ia menyebutkan bahawa Tamim Dari satu ketika naik perahu, lalu perahunya terombang-ambing hingga terdampar di satu pulau. Ia pergi ke pulau tersebut untuk mencari air, lalu bertemu sesosok manusia yang menyeret rambutnya. Ia menutur kisahnya, yakni kisah yang sama. Di dalam kisah itu disebutkan Rasulullah membawa Tamim keluar menemui orang-orang, menceritakan kepada mereka. Beliau berkata, bersabda, hadhihi tayyibah wa dzaka dajjal. Ya, inilah tayyibah. Yang disebutkan tayyibah itu adalah Madinah.
Ya, Madinah. Sekarang kalau kita pergi bawa balik umrah ni kan. Ya, kalau pergi umrah nak masuk ke Raudah terutamanya kaum perempuan susah sangat-sangat. Dia kena ada aplikasi ya Tamarna tu ya, maka kena tunjuk. Kalau ada yang pergi tak dapat masuk. Ya. Kita kata banyaklah berdoa. Macam jemaah saya pun ada beberapa orang yang tak dapat masuk. Okey, bagi perempuan lah, lelaki masih ada kesenangan dia. Okey. Namun nak masuk ke buat umrah bagi lelaki pula susah. Ya, nak tawaf dekat dengan Kaabah. Perempuan walaupun asalnya gunakan ni, tetapi dah sekarang ni dia lepaskan saja. Cuma orang Arab je yang dia tengok. Tapi lelaki kalau nak tawaf dekat Kaabah dia kena pakai pakaian ihram. Kalau tak boleh masuk. Kalau pakai macam ni je tawaf ke atas. Ya, dia tak boleh masuk. Ya, tu je lah. Buat masa ni perubahan di sana. Okey. Abu Bakar bin Ishaq bercerita kepadaku, ya, dan cerita itu seperti mana yang diceritakan. Kemudian Abu Bakar dan Ibn Majah meriwayatkan dari hadis Ismail Abu Khalid dari Mujaddid dari Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais dengan matan yang serupa. Okey, Tirmizi meriwayatkan hadis Qatadah dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais. Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih gharib dari hadis Qatadah. Okey, ini di antara beberapa hadis yang dibahaskan. Kemudian kita lihat Imam Ahmad meriwayatkan dari Affan dari Yunus bin Muhammad Muaddib, masing-masing dari Qatadah dan Asy-Sya'bi. Imam Ahmad menutur dari Yahya bercerita kepada kami, Mujallid bercerita kepada kami dari Amir berkata, aku tiba di Madinah lalu aku menemui Fatimah binti Qais. Ia kemudian bercerita kepadaku bahawa suaminya menceraikannya di masa Rasulullah. Rasulullah kemudian mengutuskan mantan suaminya memimpin sekelompok pasukan. Saudara mantan suaminya lalu berkata kepada Fatimah, keluarlah kamu dari rumah. Fatimah berkata kepadanya, aku punya hak nafkah dan tempat tinggal dalamnya hingga masa ku tiba untuk menikah lagi. Ini di antara dalam kisah bahawa apabila Fatimah rupanya Mughirah itu suami dia lagi, yakni belum habis iddah. Kita kena faham bila seorang suami mentalakkan seorang isteri, iddah dia berapa lama? 3 bulan. Ke berapa? 3 bulan. Ya, salah satu quruk 3 kali suci. Okey, 3 kali suci. Okeylah 3 bulan lah lebih kurang tu. Ya. Okey, nak menceritakan bahawa kalau 3 bulan tu macam mana kedudukan seorang wanita? Kena keluar rumah? Dah takut dah perempuan nak cerita, lelaki pun takut. Ya. Apabila seorang wanita ditalakkan, ya, yang mana talak pertama itu, maka dia tidak dibenarkan keluar rumah, ya, sehingga salah satu quruk 3 bulan, 3 kali suci, dan lelaki kena bagi nafkah dia seperti biasa. Dan dikatakan bahawa lelaki pun boleh tidur bersama di atas katil yang sama, ya, itu kaedahnya sampai 3 kali suci. Pada hari yang terakhir itu, maka di situ terhenti, nafkah terhenti dan lelaki tidak boleh bersama dah dalam rumah itu. Ya, maksudnya sama ada wanita itu keluar ataupun lelaki itu keluar. Ya, baik. Jadi dalam bab ini ada hikmah dia terkandung, tapi masyarakat kita tak faham gitu. Dah cerai itu ditinggal. Ya, tinggal je. Tak boleh nak ni apa semua. Okey. Kenapa? Tujuan dia supaya mudah-mudahan Allah bagi jalan yang terbaik. Tu dia. Kecuali kalau talak 3, itu tak boleh. Okey, kemudian dalam kisah ni Fatimah apabila saudara dia, yang saudara suami dia suruh keluar, dia kata aku ada hak lagi. Memang dia ada hak. Okay, ada hak untuk duduk. Kemudian Fatimah berkata kepadanya, aku punya hak nafkah dan tempat tinggal di dalamnya hingga masa ku tiba untuk menikah lagi, yakni habis 3 kali suci. Saudara mantan suaminya berkata tidak. Kemudian Fatimah menemui Rasulullah lalu ia berkata, si fulan menceraikanku dan saudaranya mengusirku. Ia mencegahku untuk mendapatkan hak tinggal dan nafkah.
Lantas Rasulullah mengirim utusan untuk memanggilnya. Setelah datang, beliau bertanya padanya, apa urusanmu dengan puteri keluarga Qais? Ia menjawab, wahai Rasulullah, saudaraku telah menjatuhkan talak 3 padanya. Oh, talak 3. Ini yang jadi confuse ni. Okey, tapi mungkin itu wallahu alam, kita lihat dulu. Rasulullah kemudian berkata, perhatikanlah wahai puteri Qais, nafkah dan hak tinggal bagi seorang wanita yang wajib ditanggung suaminya adalah selama si suami masih berhak merujuknya. Okey, sementara jika suami tidak berhak merujuknya, si wanita tidak berhak mendapat nafkah ataupun hak tinggal. Keluarlah lalu tinggal di rumah si fulana. Okey, jadi di sini jelas kepada kita bahawa dia kena talak 3. Maka kalau talak 3, begitu kedudukannya. Ya, maka dia kena keluarlah. Kalau bukan rumah dia. Kalau rumah dia, suami lah kena keluar. Kan? Jangan suami pula nak conquer. Bukan. Tak boleh. Ini di antara benda-benda yang perlu diteliti. Kaum wanita kena teliti. Ya. Kadang-kadang dia terlampau baik, sayang sangat kepada suami sampai kata semua harta milik suami. Kita kata bukan begitu kaedahnya. Ya, tak apa suami nak ambil. Kalau ikhlas nak bagi, itu wallahu alam. Tapi hak wanita tetap ada haknya, suami tetap ada haknya. Bahkan suami, okey, suami tidak boleh mengambil harta isteri dia tanpa izin. Ya, boleh ke tak boleh? Suami ambil harta isteri, boleh tak? Suami kata tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Tanpa izin isteri. Isteri boleh tak ambil harta suami? Amboi, boleh pula. Suami tak boleh, isteri tak boleh. Tak, isteri pun tak boleh ambil harta suami tanpa izin. Dengar? Tetapi jika suami tidak memberikan hak dia, yang disebutkan tentang kisah Hindun dengan Abu Sufyan, kan? Hindun mengadu, ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kedekut. Ya. Bolehkah aku ambil hak-hak seperti hak rumah, air, api, apa lagi? Makan, minum, pendidikan anak, yakni hak yang mesti suami kena bagi. Maka yang tu tak apa. Ya, tapi itu pun berpada-pada. Jangan ambil melebihi had. Maksudnya nak pakai baju kebaya lah, nak beli, tak boleh. Dia hak-hak tertentu saja. Ya. Okey. Jadi hak itu tak apa. Tak minta izin pun tak apa. Itu kerana hak wajib yang suami kena bagi. Selain daripada tu, dia kena minta izin. Ya, minta izin terutamanya suaminya kaya ke kan. Dia pun kena minta izin. Suami sign cek, okey, nah, ni cek kamu pegang. Ya, gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan banyak tanya. Bila dikatakan guna sebaik-baiknya, jangan abang boleh ke ni, abang boleh ke ni. Gunalah baik-baik. Nanti abang tak boleh. Dah kita pula jadi beku. Ya. Orang modal bagi pula tunjuk orang perempuan dia. Tak begitu kaedahnya. Kalau suami kata guna. Ya, maksudnya boleh. Di situ harta suami dah tak menjadi masalah. Tetapi kalau suami tak bagi, ya, ada perkara kita perlu bincang, maka jangan, ya, berdosa jika kita ambil harta suami. Ya. Baik. Lalu setelah itu beliau berkata, ia nanti akan berbincang dengannya, tinggallah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Dia buta, tidak melihatmu, setelah itu janganlah menikah hingga aku menikahkan kamu. Ya, jadi ini di antara perkara yang Rasulullah kata duduk di situ, yang mana rumah Abdullah Ibnu Ummi Maktum ni dia buta. Ya, dia buta, maka terpelihara sedikit Fatimah dalam keadaan aurat dia lah secara kasar. Dan jangan menikah sehingga aku yang menikahkan kamu. Yang ni aku yang menguruskan pernikahan kamu. Fatimah berkata, seorang dari Quraisy datang meminangku. Aku kemudian menemui Rasulullah meminta izin baginda. Beliau berkata, apakah engkau tidak menikahi lelaki yang lebih aku cintai darinya? Aku berkata, tentu. Wahai Rasulullah, silalah engkau nikahkan aku dengan siapa yang engkau sukai. Ya, subhanallah. Begitu sekali wanita-wanita di zaman Rasulullah, ya, menyerahkan urusan kepada Rasulullah. Fatimah melanjutkan, beliau kemudian menikahkanku dengan Usamah ibnu Zaid. Ya. Subhanallah, Usamah ibnu Zaid. Berapa umur Usamah waktu itu? Cepat, siapa boleh teka? Boleh bagi duit raya. Dengan arti kata lain, kisah Dajjal ini berlaku di akhir-akhir hayat Rasulullah. Kisah ni.
ya, Tamim Dari ni. Sekarang boleh kita nampak tak berapa agak-agaknya umur Usama? 40, 25, 55. Ya, ada lagi? Tak ada. Baik. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dia telah meletakkan Usamah sebagai pemimpin ketua peperangan. Kan? Para sahabat tak setuju. Sebab apa? Muda sangat. Dah nampak dah. Berapa umur dia waktu tu? Saya 18. 18 tahun. Berarti kalau ikutkan kaedah cerita ni, umur dia dalam 17, 16, macam tu je. Mak muda, anak kita 17 duk angkat motor lagi. Ya, duk main game lagi. Tuan-tuan dan perempuan, ini mengisyaratkan bahawa kanak-kanak, anak-anak lelaki ni, ya, agak-agak umur berapa dia boleh kahwin? Saya bagi pula. Kalau Usamah dikahwinkan dalam usia ni, lepas SPM terus kahwin ni. Kalau ikutkan kaedah. Kita kata muda tak kerja lagi lah apa. Jangan. Kerana dia dah boleh kahwin waktu tu. Cepat. Kalau pada bapak saya, mak saya ketika kahwin umur 12. Okey, cantik. Bapak saya dia 10 tahun beza. 10 tahun. 12 berarti 22. Mak saya 12 tahun. Mak Mak Ajashin 12 tahun. Nampak tak? Ya. Itu zaman dulu, tapi itulah. Ya, sistem barat ni yang mengganggu kita. Akhirnya budak-budak ni dia jadi rosak. Ya. Lepas tu kita campurkan dia dalam sekolah, campur semua, akhirnya rosak. Kerana kenapa Rasulullah berkahwin dengan Aisyah umurnya 9 tahun? Bukanlah menyuruh kita berkahwin begitu, tetapi nak mengisyaratkan kepada kita bahawa budak-budak perempuan dia cepat mature, matang. Maka waktu itu dah memang dia mempunyai unsur-unsur yang perlu kita jaga adab-adab dia supaya tidak terjebak dalam perkara-perkara yang tak baik. Nampak tak? Itu isyarat ya Rasulullah mengisyaratkan dia kahwin dengan Aisyah umur 9 tahun. Disebabkan itu. Bukanlah menyuruh kita kahwin 9 tahun, tapi nak menceritakan waktu itu budak-budak perempuan dah boleh mampu untuk menjadi seorang ibu. Walaupun waktu tu main seremban lah apa, tapi dah layak untuk menjadi ibu. Itu pasal Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku pergi ke Yaman dan aku bertemu dengan seorang nenek umurnya 20 tahun. Nenek tahap opah, umur dia 20 tahun. Berarti dia kahwin 10 tahun, beranak, ya. Tiba-tiba anak tu kahwin dalam usia 9 ke 10 tahun, dah dapat cucu. Umur dia baru 20 tahun. Nampak tak? Oleh kerana tu kefahaman dalam bab ini macam Haji Aisyah 12 tahun, mak saya 16 tahun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada ibu-ibu yang kahwin awal ke? Ya, lepas sarpi ke? Okey. Tapi nak menceritakan begitu kedudukannya. Usamah kahwin dalam umur 16, 17 ataupun 18. Dalam kisah ni menunjukkan cerita ini berada di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana waktu dia menghantar tentera itu, Usamah umurnya 18 tahun. Ingat, di dalam peperangan Islam, dua anak muda ini ya adalah mencatat sejarah yang besar dalam pembukaan atau peperangan menjadi ketua. Pertama, Usamah ibnu Zaid, umur 18 tahun. Dan yang kedua, Muhammad bin Qasim Al-Thaqafi, yang mana dia membuka tanah Hindi ya di zaman Al-Malik ibnu Marwan. Umur dia 18 tahun, Muhammad bin Qasim. Okey. Jadi yang paling muda berkahwin di kalangan para sahabat namanya Amru ibnu As. Dia kahwin umurnya 11 tahun. Lelaki kan, 11 tahun. Tapi bukanlah 11 tahun macam anak saya tu kecil, tak kerti apa-apa. Ya, dia tu tak kerti apa-apa. Tapi 11 tahun orang dulu. Ya, kematangan tu dah ada. Tapi nak mencerita, dalam usia yang begitu, nampak tak? Kena berhati-hati pergaulan anak-anak kita. Ya, masyarakat kita. Ya, na'udzubillah min zalik.
Ya, subhanallah, dalam baru ni yang saya pergi umrah, saya bertemu dengan badan-badan ataupun NGO yang berurusan dengan orang-orang macam ni, anak-anak liar, anak-anak yang terbiar, lepas tu anak-anak yang seorang ni dia handle bahagian anak-anak perempuan yang telah terlanjur. Sedih, memang sedih. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Sekarang teknologi dah begitu canggih, ya, digunakan untuk membuat maksiat dengan ni je. Budak yang menguruskan bahagian ni mengatakan, kalau seorang budak perempuan dah tangkap gambar tidak bertudung, dia boleh postkan kepada seorang lelaki, ustaz, dalam masa setahun mereka akan berjumpa. Tu dia. Ya, berhati-hati. Itu belum lagi apa yang dibuat dengan acara-acara ni, dicari duit dengan handphone ni. Ya. Nauzubillah, saya tak mampu untuk bercerita pasal ada budak-budak kecil. Tapi nak menceritakan bahawa penggunaan gadget, walaupun kita kata tak apa guna gadget, dia tak keluar. Ya. Dalam gadget ni apa yang tak ada? Ya, dia akan merosakkan anak-anak kita. Oleh kerana tu mereka tahu. Ya, macam pelajar-pelajar saya, anak-anak saya tahu bagaimana kedudukan handphone pada anak-anak saya. Saya takkan bagi. Dah 3-4 handphone saya hempaskan. Ya, anak yang bawah umur saya takkan bagi. Kerana saya tahu, ya, dalam perkara-perkara yang begini berbahaya. Itu belum Dajjal lagi muncul. Dia tengok tara yang lain-lain tu, dia tengok begitu dah risau. Ya. Nauzubillah, minta lindung lah. Kita minta lindung. Kerana na'udzubillah, maksiat tidak ada batasan. Langsung, ya, boleh kita tengok apa yang tak pernah kita fikirkan satu ketika dahulu. Baik. Fatimah melanjutkan, beliau kemudian menikahkanku dengan Usamah ibn Zaid, 17 tahun, 18 tahun, 16 tahun, wallahu a'lam. Kena cek balik kedudukan hadis ni pada umur berapa baru kita jumpa. Berarti yang paling penting, Usamah ibn Zaid berkahwin bawah 18. Ya, bawah 18. Amir melanjutkan cerita, saat aku hendak pulang, Fatimah berkata, duduklah, aku akan menceritakan suatu hadis dari Rasulullah kepadamu. Suatu hari Rasulullah keluar lalu solat pada siang hari, zuhur atau asar. Setelah itu beliau duduk, orang merasa takut. Beliau kata, duduklah kalian semua kerana aku tidak berada di sini untuk menakutimu. Ya, jadi Rasulullah duduk, tiba-tiba tak pernah Rasulullah duduk. Ya, jadi para sahabat pun tengok rasa gerun. Kenapa Rasulullah duduk? Tapi kerana Tamim Dari mendatangi lalu menyampaikan satu khabar kepadaku hingga aku tidak sempat berehat siang kerana sangat bahagia dan senang. Aku ingin menyampaikan kegembiraan Nabi kalian kepada kalian. Ia mengkhabarkan, ya, okey, ini cerita ni kita teruskan kerana cerita ni yang telah kita syarahkan. Okey. Lalu dalam bab ini, cerita ni dia menceritakan tentang mata air Zaghar. Dan begitu juga dengan Tasik Tabariyah yang kita dah ceritakan. Kemudian Amir melanjutkan lagi. Rasulullah kemudian bersabda, Dajjal tidak akan memasuki Tibah. Di sini, ya, rasa bahagiaku. Tibah adalah atau Tayyibah adalah Madinah. Sesungguhnya Allah mengharamkan Madinah untuk dimasuki oleh Dajjal. Setelah itu Rasulullah bersumpah demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya. Tidaklah ada jalan sempit, jalan lebar, tanah datar ataupun gunung Madinah, melainkan pasti dijaga satu malaikat yang menghunus pedang hingga hari kiamat. Dajjal tidak mampu memasuki Madinah untuk menyebarkan fitnah atas penduduknya. Okey, ini di antara hadis yang baru kita jumpa yang mana Rasulullah mengatakan semua di lorong-lorong jalan-jalan Madinah walau sampai ke atas bukit sendiri pun bahawa ada malaikat yang menjaganya. Dajjal tidak akan masuk. Berarti tuan-tuan dan perempuan, bagaimana fitnah kepada kerajaan Saudi yang membina istana tu, lalu setengah orang-orang yang berdengki kepada mereka mengatakan itulah istana Dajjal. Sedangkan dia dalam Madinah. Nampak? Sedangkan kita beriman bahawa Madinah tidak akan masuk Dajjal.
Tiba-tiba orang-orang yang perangainya macam Dajjal benci kepada tanah Arab Saudi, mengatakan itu istana Dajjal. Jahat. Ya, jahat dalam hati-hati mereka. Ya. Cukuplah mereka dah, ya Allah, dalam konspirasi yang grup-grup konspirasi yang mengatakan kerajaan Saudi begini, begitu, begini, ya, ikut arahan kepada Dajjal, WHO lah, apa semua. Sekarang bila dah saf dah rapat, senyap pula. Dipermudahkan banyak perkara. Macam kita ketat, ya, kita masih lagi ketat nak keluar kena ada booster, kena ada apa semua tu. Saudi dah tak perlu dah. Ya, mungkin nak keluar tu pasal Malaysia yang tak, maka dia kena sediakan. Lain tak ada. Dah boleh sembahyang rapat-rapat, dah boleh segala-galanya. Di situ kita mengatakan sifat tergopoh gapah di kalangan manusia untuk menghukum, ya, menghukum di kalangan orang-orang yang kita nampak masih lagi ulama-ulama di tanah Arab Saudi itu, masya-Allah, alim yang diambil pakai fatwa-fatwa mereka, dan mereka bersifat amanah, jujur. Tapi kita ni yang baru ada ilmu sejentik, sejengkal, cuba nak mengkritik orang-orang yang begitu. Tak nafi yang ada maksiat yang dilakukan, memang ada sifat-sifat manusia, pemimpin, ya, nak buat macam mana? Pemerintah buat begitu, ulama menasihat, ya, pemerintah tak dengar, nak buat macam mana? Imam Ahmad Hanbal berhadapan dengan pemerintah yang memaksa menganut ajaran Mu'tazilah, tetapi masih lagi dia mengatakan Amirul Mukminin, masih lagi dia menghormati pemerintah tersebut, walaupun sifat-sifat itu telah, kalau ikutkan kaedah bab kata Imam Ahmad, kalau aku yang mengatakan aku kafir, i'tiqad tu dah boleh menjadi kafir, tapi dia masih lagi meletakkan kejahilan. Begitu juga pemimpin pemerintah Saudi, walaupun kita tahu apa yang dibuatkan, konsert apa semua, kita katakan tak betul, tapi pemerintahnya menasihat, ya, maka bersabar je lah. Kita berdoa. Kita sentiasa berdoa. Okey, baik. Lepas tu Amir berkata, Muharraz bin Abi Hurairah, lalu ia cerita hadis Fatimah binti Qais, pada berkata, aku bersaksi pada ayahku bahawa ia bercerita kepadaku bahawa Fatimah cerita kepadaku, hanya saja ayahku berkata, Rasulullah bersabda, innahu fi bahril syarqi, sesungguhnya Dajjal itu datang berada di lautan timur. Okey. Amir berkata, setelah itu aku bertemu dengan Qasim bin Muhammad, lalu sampai kepada hadis Fatimah kepadanya. Ia berkata, aku bersaksi pada Aisyah bahawa ia bercerita kepadaku seperti Fatimah ceritakan kepadaku. Hanya saja Aisyah berkata, Al-Harmani alaihi haramun Makkah wal Madinah. Dua tanah suci haram bagi Dajjal, Mekah dan Madinah. Okey. Jelas pada kita Mekah dan Madinah di antara negeri-negeri yang dipelihara oleh Allah. Kemudian kita ambil muka surat sebelah bahawa Rasulullah SAW suatu malam menundakan solat Isyak. Setelah itu beliau keluar lalu bersabda, sesungguhnya aku tertahan oleh suatu cerita yang disampaikan oleh Tamim Dari kepadaku tentang seorang yang berada di suatu pulau. Okey. Kemudian yang berada di suatu pulau di tengah laut, Tamim Dari mengatakan tanpa diduga dia melihat seorang wanita yang menyeret rambutnya. Aku bertanya, kamu siapa? Dia menjawab, aku jassasah. Yang ini bukan perempuan tetapi makhluk tersebut, ya, yang mana rambutnya panjang. Okey. Kemudian tanpa diduga aku melihat seorang wanita yang menyeret rambutnya. Aku bertanya, kamu siapa? Dia menjawab, aku jassasah. Pergilah ke tempat itu. Aku mendatangi rumah tersebut. Ternyata di dalamnya ada seorang lelaki yang menyeret rambutnya, terikat oleh belenggu-belenggu yang menjuntai di antara langit dan bumi. Aku bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku Dajjal. Ia bertanya, bagaimana kondisi orang-orang Arab? Apa Nabi mereka sudah muncul? Aku menjawab, aku menjawab, ya. Ia bertanya, apakah mereka taat kepadanya atau mereka menderhakai? Aku menjawab, mereka taat padanya. Ia berkata, itulah lebih baik bagi mereka. Itu yang kita ceritakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis ini jelas kepada kita, sebelum Dajjal muncul, maka seharusnya kita mempersiapkan diri kita dengan apa dia?
mentaati Rasulullah, ittiba. Ya, dia tak boleh nak ikut-ikut je orang lain. Kita kena ikut Rasulullah, ikut Rasulullah, ikut Rasulullah dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi perkara ini merupakan usul bagi memastikan kita berada di manhaj yang betul. Okey, kita sambung. Pada perenggan di bawah muka surat 158, Ibnu Salamah kemudian berkata kepadaku, dalam hadis ini ada sesuatu yang tidak aku hafal. Ibnu Salamah melanjutkan, Jabir bersaksi bahawa ia adalah Ibnu Sayyad. Aku berkata, Ibnu Sayyad sudah mati, ia sudah masuk Islam. Ibnu Salamah berkata, miski ia sudah masuk Islam. Aku berkata, ia memasuki Madinah. Ibnu Salamah berkata, miski pun ia masuk Madinah. Namun hanya Abu Daud meriwayatkan hadis ini. Hadis ini sangat gharib. Ya, hadis ini hadis asing. Jadi kita sekarang dah selesai Dajjal yang diperbahaskan dalam bentuk yang pertama. Ya, yang Tamim Dari berjumpa. Sekarang kita akan masuk Dajjal dalam bentuk yang disebutkan, yang dikaitkan dengan Ibnu Sayyad. Ya, siapakah Ibnu Sayyad ini? Mari kita lihat. Ibnu Sayyad termasuk Yahudi Madinah. Dah kita terangkan bahawa orang Yahudi datang ke Madinah beratus tahun dah. Sebab apa? Sebab di dalam kitab Taurat, kitab Zabur dan Injil dan menceritakan bahawa Nabi akhir zaman akan muncul di satu tempat di antara dua bukit, dan di kawasan itu penuh dengan pohon tamar dan beberapa sifat yang lain, yang mana mereka, orang Yahudi ini ingin bahawa mereka lah ataupun keturunan mereka lah yang dapat menjadi Nabi tersebut. Kerana banyak Nabi dikeluarkan, muncul di kalangan Bani Israel. Oleh kerana itu mereka mengharap. Apatah lagi, pujian-pujian terhadap Nabi akhir zaman ini diceritakan oleh Allah. Sehingga kan diceritakan penyokong-penyokong, yakni sahabat-sahabat Nabi ini disebutkan di dalam kitab Taurat dan Zabur dan Injil. Begitu sekali itu disebutkan dalam surah Muhammad. Bagaimana sifat sahabat-sahabat Nabi itu disebut. Oleh kerana itu mereka nak, pertama mereka akan berbangga zuriat mereka menjadi Nabi akhir zaman, Nabi yang hebat, Nabi penutup segala Nabi. Yang kedua, mereka nak dijadikan bahawa sahabat-sahabat itu adalah di kalangan mereka. Oleh kerana itu orang-orang Ansar waktu itu di antara orang Aus dan Khazraj bergaduh, berperang. Apa Yahudi kata? Ya, kalau muncul Nabi akhir zaman tu nanti, kamilah akan bersama Nabi itu memerangi kamu. Yani kamilah orang yang menjadi orang yang rapat dengan Nabi tersebut untuk memerangi kamu. Menunjukkan mereka bercita-cita untuk menjadi para sahabat Nabi yang kuat. Tetapi bila muncul Rasulullah SAW bukan di kalangan Bani Israel, maka disitulah datang dengkinya mereka. Bahkan mereka nak membunuh Nabi tersebut. Ya, itu yang berlaku pengkhianatan Bani Quraizah yang menyebabkan di dalam perang Khandaq hampir-hampir tentera Islam dipermainkan. Ya, tapi Allah pelihara. Dan sehingga Rasulullah menyerang ya Khaybar disebabkan pengkhianatan mereka. Okey, ini yang diceritakan bahawa ada Yahudi di Madinah. Mereka datang beratus tahun. Kalau nak tahu perangai Yahudi, ya, mereka percaya apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kita je tak percaya. Kurang, maksudnya kita tak ambil perhatian. Mereka tahu Nabi akhir zaman akan muncul. Beratus tahun antara Isa dengan Rasulullah 1000 tahun. Ya. Sebelum tu Musa dah cerita, ya, mereka dah mula beransur-ansur datang ke Madinah bila disebutkan Nabi akhir zaman tu muncul. Salman Al-Farisi yang berada di Syam mendapat tahu dari tok guru dia, dari menganut ajaran Nasrani, mengarahkan kamu pergi ke Madinah. Dah tahu dah Nabi akhir zaman dah nak muncul. Itu dia kata, aku rasakan bahawa Nabi akhir zaman sudah hampir muncul. Nabi dah muncul belum? Dah muncul 13 tahun, 10 tahun, 12 tahun kat Mekah. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati dengan statement ini
Kerana apa? Bila orang tengah membicarakan Dajjal sekarang ni kan, sana Dajjal, sini Dajjal, dah muncul ke tidak? Satu pertanyaan yang kita gerunkan. Entah-entah dah muncul, kita je yang tak tahu. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Okey. Jadi dalam bab ini, ya, apabila mereka berada di Madinah, mereka mengharapkan mereka itulah yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhirnya Rasulullah tidak dilahirkan di Madinah. Rasulullah datang berhijrah ke Madinah. Maka di situ terbahagilah kepada dua kelompok, Yahudi yang ingkar dan Yahudi yang beriman. Ya, kelompok-kelompok itu di antaranya kita akan cerita Ibnu Sayyad termasuk Yahudi Madinah. Itu pasal dia letak termasuk Yahudi yang berada di Madinah. Baik. Ahmad menuturkan Muhammad bin Sabit, kita teruskan. Ibrahim bin Thumman bercerita kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir Abdullah berkata, ada seorang wanita Yahudi di Madinah melahirkan seorang bayi yang buta. Ya. Matanya menonjol keluar. Itu yang menyebabkan sifat-sifat itu yang menjadikan mereka mengatakan dia Dajjal. Ya. Matanya menonjol keluar. Rasulullah khawatir jika dia adalah Dajjal. Satu ketika beliau mendapati seorang sedang komat kamit di bawah sebuah pokok. Ibunya memberitahu, wahai Abdullah, Abu Qasim datang, temuilah dia. Rasulullah berkata, kenapa wanita itu? Kenapa wanita itu? Semoga Allah membinasakannya. Andai saja ia membiarkan anaknya, tentu aku terungkap dengan jelas permasalahannya. Setelah itu beliau bertanya, wahai Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Ia menjawab, aku melihat kebenaran, kebatilan, dan aku melihat singgahsana di atas air. Beliau berkata, bukan seperti itu. Beliau lantas bertanya, apa kau bersaksi bahawa aku utusan Allah? Ibnu Sayyad bertanya, apakah kau bersaksi bahawa aku utusan Allah? Rasulullah mengucapkan, aku beriman kepada Allah dan para Rasul. Nampak tak? Dalam kisah ini diceritakan bahawa Ibnu Sayyad ini dilahirkan di Madinah, ya, sebelum hijrah Rasulullah SAW. Kerana selepas hijrah Rasulullah, dia dalam keadaan dah dewasa. Ya, dah dewasa. Dan dikhabarkan Rasulullah tentang sifat-sifat Ibnu Sayyad, dan Rasulullah melihat dalam keadaan yang Ibnu Sayyad ini ada sifat Dajjal. Tetapi ya, waktu itu ialah Rasulullah mengikut tuntunan wahyu, ya. Dan ada benda yang dia tidak mampu untuk membicaranya kalau wahyu tidak membicaranya. Jadi di antara sifat tu ada. Dan dikatakan bahawa Ibnu Sayyad ni kadang-kadang memencil diri, dia mengumat-ngamit seolah-olah membaca mentera. Ya, membaca mentera. Ini di antara ahli-ahli nujum ataupun bomo-bomo ni. Ya, bomo-bomo yang untuk memuja-muja. Jadi dia di sebatang pokok tu, maknya nampak Rasulullah, lalu dia bagi tahu. Rasulullah marahlah. Aku nak dengar apa dia komat kamit tu, dia baca-baca apa tu. Ya, kerana mentera-mentera, terutama Yahudi punya mentera ni, ya, sihir banyak datang daripada Yahudi. Ya, mentera-mentera Yahudi memang dahsyat-dahsyat. Okey. Jadi tiba-tiba mak dia bagi tahu, ya, Ibnu Sayyad, dia sebut nama apa tadi? Ya, Abu Qasim yang ditujukan adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qasim, gelaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi mengetahui Rasulullah dengan panggilan Abu Qasim. Ya, seorang Yahudi, anak dia nak mati tu, dia sakit, lalu dia melihat kepada bapaknya Atik Abu Qasim. Dia katakan bahawa ta'allah Abu Qasim untuk masuk Islam. Okey, jadi penggunaan kalimah Abu Qasim. Kemudian apabila Rasulullah cuba nak mendengar, dia tak dapat dengar pasal dikejutkan oleh mak Ibnu Sayyad ni. Lalu dia bertanya, wahai Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Ya, digambarkan dalam apa gambaran otak dia tu. Maka dia melihat kebenaran dan kebatilan dan melihat singgasana di atas air. Apa tu, ya? Singgasana di atas air. Arash di atas air. Apa tu? Arash mana pula tu?
Boleh? Siapa boleh beritahu? Ar-Rahman, arasy Ar-Rahman di atas air tak? Ha? Bukan? Ya, di atas air. Ya, 7 petala langit, lepas tu dia naik kepada atas lagi, Sidratul Muntaha tu, kursi, air, arasy. Okey. Yang disebutkan dalam Al-Quran bahawa Iblis dia turun ke muka bumi, dibina arasy dia di atas lautan. Itu arasy itu yang dinampakkan pada dia. Bukan arasy Ar-Rahman tu tak boleh tengok. Arasy Yahudi, Iblis. Kenapa dia buat begitu? Jahat ya Iblis ni. Dia nak ikut juga ya kehebatan Allah tu, ya. Dia buat arasy dia di atas air, lautan. Tapi di mana datanglah hamba-hamba Allah yang kononnya nak mencerita, oh itu di Bermuda Triangle misalnya. Apalah, macamlah pandai sangat ya, nak masuk urusan-urusan begitu. Baik. Kemudian ditanya lagi, beliau berkata bukan seperti itu. Beliau lantas bertanya, apakah engkau bersaksi bahawa aku utusan Allah? Ibnu Sayyad berkata, apakah engkau bersaksi bahawa aku utusan Allah? Nampak tak bagaimana dia mencabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu di antara kebiadaban, ya. Walaupun dia mengaku dirinya muslim, tapi bila dia mencabar apa tindakan Rasulullah, ya, seolah-olah dia tidak mengiktirafkan bahawa Rasulullah itu adalah Rasulullah. Bahkan dikatakan, apakah engkau bersaksi aku ini utusan Allah? Rasulullah menjawab, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Okey. Setelah beliau pergi meninggalkannya, pada kesempatan yang lain beliau kembali datang kepadanya di sebuah kebun kurma milik mereka. Ibunya memberitahu kepadanya, ia berkata, wahai Abdullah, Abu Qasim datang. Rasulullah berkata, kenapa dia ni? Semoga Allah membinasakannya. Andaikan ia membiarkan anaknya, tentu akan terungkap dengan jelas permasalahannya. Jabir melanjutkan, Rasulullah ingin mendengar sebahagian kata-kata agar tahu apakah dia Dajjal ataupun bukan. Ya, kalimah itu dapat dikenali dia ni Dajjal ataupun bukan. Tapi sayang, okey, kita lihat. Beliau bertanya, wahai Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat? Ia menjawab, aku melihat kebenaran, kebatilan, dan aku melihat singgasana di atas air. Beliau lantas bertanya, apakah kau bersaksi aku utusan Allah? Ibnu Sayyad bertanya balik, apakah engkau bersaksi bahawa aku utusan Allah? Rasulullah mengucapkan, aku beriman kepada Allah dan para rasul. Setelah itu beliau meninggalkannya. Kemudian pada kesempatan yang lain beliau datang pada kali ketiga dan keempat bersama Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab. Kali ini Rasulullah pergi bertiga. Ya, Rasulullah, Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Disertai dengan sejumlah kaum Muhajirin dan Ansar, aku ikut bersama. Beliau saat itu, beliau lantas maju ke depan berharap dapat mendengar sebahagian kata Ibnu Sayyad. Namun ibu Ibnu Sayyad lebih dulu menghampiri dan berkata, wahai Abdullah, Abu Qasim datang. Ya Allah, mak dia ni, ya, ngaco betul lah kan. Ya. Jadi dia, mak ni yang menjadi pengacau. Ya, sampai Rasulullah, mungkin dia ni dalam bentuk diam betapa dia ucap perkataan-perkataan. Dia pejamkan mata, dia ucapkan perkataan-perkataan. Ya, na'udzubillah. Kemudian Rasulullah, Abu Qasim datang. Rasulullah berkata, kenapa dia ni? Semoga Allah membinasakannya. Andai saja ia membiarkan anaknya, tentu akan terungkap dengan jelas permasalahannya. Beliau bertanya, wahai Ibnu Sayyad. Okey, ini sama juga cara sebutan dia. Rasulullah mengucap, aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Wahai Ibnu Sayyad, kami menyembunyikan sesuatu untukmu. Apakah itu? Ibnu Sayyad menjawab, asap. Okey. Rasulullah kemudian berkata, hus. Umar bin Khattab berkata, izinkan aku membunuhnya. Wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, jika dia memang Dajjal, bukan kau yang dapat membunuhnya. Kerana yang akan membunuhnya adalah Isa putera Maryam. Dan jika dia bukan Dajjal, kau tidak boleh membunuhnya seorang pun yang terikat dengan perjanjian dengan kita. Okey. Jadi apabila dia Rasulullah bertanya, ya, kali keempat ni dia tanya, apa yang aku bawa ataupun apa yang aku sembunyikan? Tiba-tiba dia menjawab, asap.
Ya. Terkejut Rasulullah seolah-olah dia ni ada benda yang tak kena. Ya, tak kena. Seolah-olah hampir tepat jawapannya ataupun apa, wallahu alam. Tapi yang menyebabkan Rasulullah terkejut dan akhirnya Saidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, bagi aku pancung kepalanya." Kita kenal Umar. Ya, Umar pancung je. Ya. Baik, kemudian Rasulullah mengatakan, jika dia memang Dajjal, bukan engkau yang boleh membunuhnya. Kerana kalau Dajjal muncul, maka tak ada siapa yang boleh membunuhkannya melainkan Isa alaihissalam. Itu ketetapan yang Allah tetapkan. Kalau dia bukan Dajjal, maka dia termasuk Yahudi Madinah yang mana dia di dalam perjanjian. Kita tak boleh bunuh dia tanpa sebab. Okey, jadi oleh kerana itu Ibnu Sayyad tidak dibunuh. Jabir berkata Rasulullah terus khawatir jangan-jangan dia Dajjal, rangkaian mantan yang sangat gharib. Ala kulli hal, nak menceritakan bagaimana Rasulullah merasakan dia tu Dajjal dan menyaksikan bahawa Rasulullah sendiri tidak mampu untuk mengetahui perkara yang ghaib, ya, melainkan wahyu daripada Allah. Imam Ahmad menutur, Yunus bercerita kepada kami, kita habiskan. Mu'tamar bercerita daripada kami dari ayahnya dari Sulaiman Al-Amashi, dari Syafiq bin Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, saat kami bersama Rasulullah tanpa diduga beliau melintasi anak-anak tengah bermain di antaranya, mereka adalah Ibnu Sayyad. Rasulullah kemudian berkata, beruntunglah kamu. Apakah kamu bersaksi bahawa aku utusan Allah? Ia balik bertanya, aku bersaksi bahawa aku utusan Allah. Umar berkata, biar aku menebas lehernya. Rasulullah berkata, jika orang yang dikhawatir Dajjal, maka engkau tidak dapat membunuhnya. Jadi ini di antara perkara yang berkaitan dengan Dajjal yang kedua yang berkaitan dengan Ibnu Sayyad. Jadi perkara-perkara ini menjadi kabur asalnya, tetapi insya-Allah pada pelajaran yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana bab Ibnu Sayyad ini tidak menjadikan masalah. Sambung sikit sebab teks yang kedua ni dalam terang. Sambung? Okey. Boleh, tak apa, takut ni. Takut nak masak kuih ke apa? Tak apa. Okey. Tak apa. Sila. Baik. Hadis-hadis terkait Ibnu Sayyad, riwayat-riwayat yang tidak masuk akal jika bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, namun kita akan melihat riwayat ini riwayat yang sahih. Hadis-hadis yang terkait Ibnu Sayyad banyak jumlahnya, sebahagiannya tidak memutus siapa Ibnu Sayyad sebenarnya, apakah Dajjal ataupun bukan Dajjal. Wallahu alam. Bisa jadi ketika Rasulullah belum mendapat wahyu terkait dengan Dajjal. Ini amat penting ya. Yang mana ada bab-bab Dajjal tidak diceritakan kerana Rasulullah tidak mendapat wahyu. Dan penjelasan pasti siapa sebenarnya Dajjal, hadis Tamim Dari sudah disebutkan sebelumnya terkait hal ini. Hadis tersebut menjadikan petunjuk dalam persoalan ini. Berikut akan kami sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Dajjal itu bukan Ibnu Sayyad. Wallahu a'lam. Okey, Al-Bukhari menuturkan Yahya Ibnu Bukhair bercerita kepada kami, Laith bercerita kepada kami dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim Ibnu Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, saat aku tengah tawaf di Kaabah, tanpa diduga ada seorang lelaki berkulit coklat, rambut terurai, rambutnya menitiskan atau mencucurkan air. Aku lantas bertanya, siapakah itu? Dikatakan putera Maryam. Setelah itu aku menoleh, tanpa diduga ada seorang lelaki bertubuh besar, berkulit merah, berambut ikat, katanya buta sebelah matanya. Orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qattan, seorang dari Khuza'ah. Okey. Ibnu Ahmad menuturkan Muhammad bin Sabiq mengkhabarkan kepada kami, Ibrahim bin Thuman katakan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, Dajjal muncul di saat agama lemah dan lenyapnya ilmu. Ia bertahan selama 40 malam, mengelilingi bumi selama 40 malam. Sehari lamanya ada seperti 1 tahun. Sehari di dalamnya ada seperti 1 bulan. 1 hari di dalamnya seperti 1 minggu.
lalu semua hari-hari sebagaimana hari kalian. Dia mempunyai keldai yang dinaikinya. Jika di antara kedua telinga 40 zira', ia berkata kepada manusia, aku adalah Tuhan kalian. Dia buta salah satu matanya, dan Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir, kafara. Okey, yang dapat dieja oleh setiap orang mukmin, baik yang bisa menulis maupun yang tidak. Dia mendatangi semua sumber-sumber air untuk menghabiskannya. Dia juga memasuki semua kota kecuali Madinah dan Mekah, kerana Allah telah mengharamkan keduanya. Para malaikat berdiri di pintu-pintunya. Baik. Dalam hadis ini, pertama sekali kita melihat di atas tadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menceritakan dalam satu riwayat dinampakkan di dalam waktu mimpi. Ya, Rasulullah bermimpi, dia melakukan tawaf, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Maka sewaktu dia tawaf, dia nampak seorang lelaki yang handsome, yang cantik, yang smart, yang mana dalam hadis ni mengatakan berkulit coklat, rambutnya terurai, rambutnya menitis, ya, rambutnya nampak berminyak, nampak cantik, ya, cantik, kemas orangnya, ya, sedang melakukan tawaf. Lalu dia tanya kepada siapa? Kepada Jibril. Siapakah itu? Lalu dikatakan Isa putera Maryam. Okey, pribadi ini, dia nampak pribadi itu. Kemudian dia menoleh dan nampak seorang lelaki, ya, yang bertubuh besar, berkulit merah. Ya, ini semua kalau kita boleh research balik tentang kulit merah tu. Bagaimana bentuk yang dinamakan kulit merah? Yang macam kita ni coklat ke? Sawo matang, hitam manis. Oh boy. Ya. Yalah, kita dah buat macam mana? Okey. Jadi berkulit merah ditujukan dari negeri mana? Ya, boleh, siapa yang boleh buat research. Berambut ikal. Kalau ikutkan berambut kasar, buta sebelah mata. Orang yang paling mirip dengannya adalah Ibn Qattan. Itu kita tak dapat nak bayangkan. Seorang dari Khuza'ah, yakni itulah Dajjal. Yang ditanya siapakah itu? Itulah Dajjal. Maka disitulah menjadi perbahasan, ya, yang menjadi orang duk kata Dajjal ini adalah satu badan, satu, tak, dia adalah seorang manusia, tetapi dia memprogramkan suatu badan. Itu okey. Dia seorang manusia, tetapi dia memainkan peranan, dia memprogramkan berbagai-bagai perkara, ya, menunjukkan Dajjal ni bijak. Okey. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari gabungan-gabungan hadis, ya, digabungkan, dia mengatakan Dajjal ini muncul di saat agama lemah. Bila agama lemah? Sekarang agama lemah. Kalau ikutkan agama kita ni, agama kita dah lemah, lenyap ilmu. Ulama-ulama besar kita dah mati. Jangan tengok ulama-ulama ni, tetapi ulama-ulama sunnah. Bermula tahun 98 sampai 2001, 2002, ya, kita kehilangan ulama besar. Syekh Ibn Baz kita tak ada dah. Syekh Albani, Syekh Saleh Uthaymin, Syekh Muqbil. Ya, ini ulama-ulama besar ni yang menjadi pegangan ulama sunnah. Dia mati dalam tahun yang begitu. Dan baru beberapa syekh di tanah Arab pun meninggal. Ya, merupakan satu kesedihan bagi kita. Okey? Jadi kita berada di zaman jahil dan zaman kematian ulama. Yang mana yang kedua, Dajjal akan berada di muka bumi ini tak lama. Yakni dia muncul dalam keadaan yang menggerunkan. Dia akan keluar dalam keadaan waktu dia marah. Apa sebab dia marah tak tahu. Ya, tetapi dia marah, dia akan muncul. Maka dikira waktu itu selama 40 hari. Oh, kita kata 40 hari kejap je. Ya, tabligh pun keluar 40 hari, kan? Kejap aja. Jangan. Kenapa? Kita tengok apa hadis ni katakan. 40 hari dan 40 malam dia mengelilingi bumi selama 40 malam. Selama 40 hari itu, ya, dia tak biarkan waktu dia kosong. Dia akan buat, ya, selama 40 hari dia pusing bumi, ya, sampai berakhirnya di tanah, kalau ikutkan Jazirah Arabiah. Ya, dia pusing tu.
Dia berkempen lah kata orang. Kemudian sehari lamanya adalah seperti 1 tahun. Sehari lamanya seperti 1 tahun. Sehari lamanya seperti 1 bulan. Sehari lamanya seperti 1 minggu. Dan sehari lamanya seperti hari biasa. Apa maksud dia? Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita sakit, macam mana kita rasa 1 hari? Ya Allah, lamanya. Macam kita puasa ni. Ya Allah, kalau budak-budak lah, lambatnya berbuka. Hanya tiap-tiap hari dia hidup macam tu, serupa je. Ya. Kalau waktu emergency kita terlewat sampai kat traffic light, ya Allah, lamanya traffic light. Hanya tiap-tiap hari kita lalu, macam itulah timing dia. Tapi rasa lama sangat. Itulah waktu Dajjal. Kerana apa? Kerana menjaga iman masing-masing. Jadi selama setahun maksudnya iman tu dah kemuncak tinggi. Berarti dia rasa lama. Ya, kerana apa? Di situ yang kita takut, tak tahu apa yang akan dilakukan kepada orang yang beriman. Adakah dia diseksa ataupun dia ni berbagai-bagai dilakukan sehingga orang yang beriman tertekan sangat sehingga dirasakan sehari seperti setahun. Sehari seperti sebulan, kurang sikit imannya. Sehari seperti seminggu, kurang lagi imannya. Sehari seperti hari biasa, bermasalah imannya. Dengan arti kata lain, kalau imannya bermasalah, sehari seperti hari biasa, okey je kan. Tak ada apa pun Dajjal muncul, okey je. Itu berarti iman dia bermasalah. Na'udzubillah, kita minta lindung kepada Allah. Ya wallahualam. Okey. Kemudian dia mempunyai keldai. Ini di antara bentuk-bentuk gambaran. Sudah tentu pada zaman sekarang teknologi ya untuk mencapaikan 40 hari perjalanan ya dengan cepatnya melalui teknologi yang ada. Okey. Kemudian dia berkata kepada manusia, aku adalah Tuhan. Ini mengisyaratkan setelah dia keluarkan dia punya istidraj, sihir dia yang menyebabkan dia mengatakan akulah Tuhan. Kerana dia boleh menghidupkan, kononnya dia menghidupkan orang yang mati. Sebenarnya dijadikan jin-jin ataupun syaitan-syaitan yang menyerupai mak bapak ataupun orang-orang yang telah mati. Sihir, digunakan sihir. Dalam bab ni sihir. Alah, kita pun boleh tengok kalau dalam ni pun digunakan, boleh ada 2 orang lah berbentuk, hanya orang tu satu je. Kepandaian teknologi pada zaman itu. Kemudian dan dia buta salah satu matanya dan Tuhan kamu tidak buta. Ini soalan yang cukup cantik hadis ini bagi orang yang beriman dengan asma wa sifat, sifat Allah. Allah tidak buta. Okey. Kemudian tertulis di antara dahi dia, antara matanya kalimah kafir. Dalam bahasa Arab kafara. Okey. Boleh dibaca orang yang, maksudnya orang yang tengok tu boleh tahu itu kalimah ini, kalimah ini, kalimah ini. Dia bagi tahu. Tetapi dia tak boleh nak baca secara ni, tapi dia tahu ada kalimah di situ. Dan dia mendatangi semua sumber air dan menghabiskannya dan juga memasuki kota kecuali Madinah dan Mekah. Kerana Allah mengharamkan kedua-duanya. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang dimaksudkan? Dia akan masuk ke sumber-sumber air dengan arti kata dia akan menyekat semua bentuk makanan dan minuman. Pasal agak menarik ya bagi saya, duit kita tu ya. Pasal dinar dirham adalah lebih afdal. Kerana dinar dirham orang tidak boleh menjatuhkan dia. Tetapi duit ringgit kita pergi ke Saudi sekarang, RM100 bersamaan 80 rial ataupun 85 rial. Jatuh. Dulu RM100 bersamaan 115 rial. Sekarang 85 rial. Satu ketika dahulu duit selepas Soviet Union jatuh, ya, jatuh berpecah, maka rubel, duit Rusia tu hampir-hampir tidak laku. Duit tu tak laku. Di Zimbabwe, duit kertas yang satu ketika banyak ni, mereka boleh berapa 40,000 tu boleh dapat sebiji banglo. Tetapi pada tahun 15 tahun yang lepas, duit Zimbabwe tu tak laku. Setebal ini dibuang begitu saja. Nampak kesan duit.
Oleh kerana tu, kalau perkara ini berlaku, tak mustahil bila bank dunia kata duit Malaysia tak laku, habis tak laku. Habis kita nak beli barang macam mana? Ya, tak laku. Berbahaya. Ya, berbahaya. Dan tak mustahil mereka akan menggunakan kekuasaan ini. Ya, agak menarik ya, dalam bab-bab yang begini kita study balik. Sekarang banyak sistem duit pun dah tak pegang. Ya, tak pegang. Semua main transfer. Bila masa ada kat tangan kita? Ya, mereka kalau boleh nakkan duit tidak ada di tangan. Kerana nak menjalankan sistem Yahudi punya sistem ni. Ya. Ala kulli hal. Dajjal membawa segunung roti. Ketika itu manusia dalam kesusahan kecuali yang mengetahuinya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan orang yang mengetahui. Amin. Dia membawa segunung roti. Ketika itu manusia dalam kesusahan kecuali yang mengikutinya. Dia mempunyai 2 sungai. Saya yakni Rasulullah lebih tahu kedua-duanya daripada diri sendiri. Sungai yang dikatakan syurga dan sungai yang dikatakan neraka. Siapa dimasukkan ke dalam syurga, maka itu sejatinya adalah neraka. Dan yang masuk ke dalam neraka sebenarnya adalah syurga. Dia bawa 2 sungai, satu neraka berbentuk api, satu bentuk air. Orang yang disihirnya, orang yang ikutnya menyangkakan air itu adalah sungai. Ialah dari sudut untuk menarik perhatian bagi pengikut-pengikutnya, dibuat begitu. Tetapi orang yang beriman, dia akan mengambil neraka, sebenarnya itulah air syurga di sisi Allah. Mungkin dia akan mati, mungkin dia akan berbagai-bagai ujian. Ya, tetapi orang yang tidak beriman ini, yang mengikut Dajjal, dia akan mengikutlah. Ya, kerana nak makan, nak minum. Ini di antara ujian. Ya, bila saya fikir kan, kadang-kadang bagi orang yang ada anak lagi teruji. Ya, mungkin dia bertahan, tapi anak dia tak bertahan. Ya, la ilaha illallah, ujiannya berat ya. Beliau melanjutkan sabda, aku mendengar bersamanya ada syaitan-syaitan berbicara kepada orang-orang. Dia membawa fitnah yang sangat dahsyat. Ia memerintahkan langit menurunkan hujan. Langit pun menurunkan hujan menurut penglihatan manusia. Ia membunuh jiwa lalu dihidupkan kembali menurut penglihatan orang-orang. Ia berkata kepada manusia, tidak ada yang melakukan seperti ini selain daripada Rabb. Kalimah ini amat penting ya. Kerana yang menghidupkan mati hanya Allah. Dia boleh buat tetapi melalui sihir. Maksud bukan hidup betul. Ya, dan tidak ada yang boleh buat melainkan Tuhan yang maha agung, maha hebat, maha segala-gala. Tapi manusia akan terpercaya lah. Ya, kebanyakan orang yang percaya ni, itu pasal kalau kita tengok negeri-negeri yang banyak buat benda khurafat, ya, di kalangan negeri Islam yang mana percaya khurafat banyak, itulah negeri pengikut yang akan mengikut Dajjal. Dia tak boleh tengok, oh pelik sikit Tok Guru ya, hebat ni, dia jadi macam tu. Ya, Tok Guru tak tidur sepanjang malam, hebat. Ya, Tok Guru dah naik taraf, dia tak zikir subhanallah ataupun la ilaha illallah ataupun apa, melainkan itu hebat tu. Jenis orang ini yang akan mengikut. Dia tengok pelik-pelik sikit, dia nak ikut. Na'udzubillah. Okey. Kemudian kaum muslimin kemudian lari ke gunung Dukhan di Syam. Dajjal kemudian mendatangi mereka, mengepung mereka dengan ketat hingga mereka kelaparan. Ya, nampak kedudukan orang Islam ya ditekan. Setelah itu Isa putera Maryam turun pada waktu menjelang subuh. Lalu ia berkata, wahai manusia, apa yang menghalang kalian untuk keluar menghadap si berdusta dan buruk ini? Mereka berkata, dia hidup. Mereka pergi lalu bertemu dengan Isa putera Maryam. Iqamah solat kemudian dikumandangkan, lalu dikatakan kepada Isa, wahai ruhullah, majulah mengimami solat. Ia berkata, hendaknya imam itu kalian maju untuk mengimami kalian. Okey. Waktu dalam keadaan genting yang begitu, ya, tiba-tiba Nabi Isa turun. Nanti kita akan lihat dalam hadis ni di Menara Putih yang diturunkan oleh malaikat. Ya, dalam hadis begitu ceritanya. Maka dia turun di saat sebelum subuh, waktu subuh. Maka waktu itu dia turun, kalau ikutkan cerita ni, dia bertemu dengan manusia untuk melakukan solat subuh. Lalu dia berada di situ, orang dah kenal dia Isa.
Lalu orang menolak dia menjadi imam. Dia tolak. Dia kata apa? Sesungguhnya di kalangan kamulah yang menjadi imam. Ini Rasulullah mengatakan kelebihan umat Muhammad, ya, menjadi imam kepada seorang nabi. Ya, kenapa? Kalau ada nabi, tak ada siapa boleh jadi imam. Itu kaedahnya. Macam kalau kita pergi masjid, ya, ada imam yang ditetapkan, tak ada siapa yang boleh nak jadi imam. Boleh? Tak boleh. Hukumnya salah. Janganlah nak tunjuk pandai, oh dia ni ustaz, tolak jadi imam. Tak boleh. Kalau imam tu ada, dia tak izinkan, jangan siapa tolak. Berdosa. Salah dia sudut hukum. Ya. Walaupun dia tok qari ke, imam masjid mana pun tak boleh melainkan dapat izin imam setempat. Itu syarat dia. Ya. Baik. Hendaklah imam kalian maju untuk mengimami kalian. Setelah solat subuh mereka keluar untuk menghadapi Dajjal. Saat si pendusta melihatnya mencairi seperti garam mencair di dalam air, Isa menghampirinya lalu membunuhnya sampai pohon dan batu sahaja memanggil, wahai Ruhullah, ini orang Yahudi, maka dia tidak meninggal seorang pun yang mengikuti Dajjal kecuali membunuhnya. Ya, hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis dalam lafaz yang begini. Dengan arti kata lain, ya, tuan-tuan dan perempuan, inilah dia Yahudi yang mana dia bersama Dajjal dalam kisah ni, yang mana Nabi Isa akan memerangi Dajjal. Kalau mengikut hadis ini, ya, waktu yang berlaku waktu peperangan besar. Peperangan besar kerana pokok yang mereka tanam sekarang ni, pokok gharqad tu, yang saya katakan pada awal, mereka beriman, mereka percaya dengan hadis bahawa pokok-pokok akan membicara dengan orang mukmin. Ini Dajjal, Yahudi ada di belakangku, bunuh. Batu membicara, Yahudi ada di belakangku, hancur. Ya, dengan arti kata lain, itu peperangan besar. Ya, wallahu alam, bila hanya kita menunggu saja. Jadi ala kulli hal, akhirnya Dajjal bila menampak je Isa, secara automatik dia terus takut, dia menggigil. Nampak orang lain hebat macam mana, dia tak takut. Tapi nampak je Isa, terus menggigil, mencair seperti garam di dalam air. Batu terus lemah, dia lari, takut sampai ke Babul Lud. Nanti kita akan jumpa Babul Lud. Kat mana Babul Lud? Kita wallahu alam, kita akan tengok. Di situlah Dajjal dibunuh. Dan ada hikmah kenapa Yahudi membuat benteng-benteng, kan? Dia buat benteng. Kalau tak ada benteng, tak ada pintu gerbang. Tak ada pintu gerbang. Kalau tak ada pagar-pagar, tak ada pintu gerbang. Oleh kerana itu, di antara pintu gerbang itulah tempat dia akan mati. Jadi wallahu a'lam bisawab, kita berhenti di sini dahulu. Jadi insya-Allah kita minta Allah pelihara kita dari fitnah Dajjal. Kita minta Allah jauhkan kita dari kejahilan, dan kita minta Allah berikan petunjuk di akhir zaman ini dengan petunjuk yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bisawab. Ada soalan? Ada soalan? Soalan pasal Dajjal ni, kata Ustaz, tolong saya, mereka mungkin gambaran yang lebih tepat kita dapat. Okay, kemudian kita akan dapat soalan-soalan. Dajjal yang ada begini pun kita dah letih lah. Anda boleh pula mengamalkan tarikat Nasyabandi Aliyah ni, sekali tak bercampur dengan semua jemaah. Tak penting dia selama banyak. Ini di Perak kan? Tak Selangor. Okey, ala kulli hal. Ya, memang tidak dinafikan bahawa apa yang kita hadapi di kalangan kita, pemfitnah yang mengikut rentak-rentak Dajjal. Yang muskilahnya, ya, mereka berkuasa, tapi kita mengatakan mudah-mudahan Allah bagi petunjuk lah. Ya, Allah bagi petunjuk, kerana fitnah yang mereka bawa ini yang menyebabkan umat Islam menjadi lemah, ya, menjadi lemah, yang menjadi jahil, menjadi terpesong daripada ilmu yang benar. Ini di antara pengkhianatan dalam agama. Namun kita sebagai ahli sunnah, kita masih lagi berdoa Allah bagi petunjuk, ya, kepada mereka jalan yang betul, dan kita minta Allah istiqamahkan kita dan tambahkan ilmu yang bermanfaat. Dan berhati-hati, yang berhati-hati
Dan apa-apa bagi saya, alhamdulillah, ya, bila kita berada di Perak, di Ipoh ni, ya, ada tempat untuk dirujuk, maka rujuklah, ya. Oleh kerana itu Baitul Sunnah berada di sini, maka jadikan bahan rujukan. Dan kita ada ustaz-ustaz sunnah pun, jadikan bahan rujukan. Jangan biarkan kita bersendiri dan membuat penilaian sendiri, ya, melainkan kita rujuk, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta